Recording in progress. Mute. Okey, dan kita terus kongsikan skrin lah. Dan nanti Ajar Zabidah akan bantu untuk memasukkan rakan-rakan kita yang lain yang tengah masuk tu. Tolak ke atas. Tolak ke atas. Kita yang bawah pun boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah SWT. Hari ini hari Khamis yang telah membenarkan kita untuk bersama daripada hari Isnin pagi, Selasa, Rabu dan juga Khamis, dan insya-Allah dengan izin Allah kita juga akan meneruskan perkongsian kita pagi besok, pagi Jumaat ya. Semalam kita telah berkongsi membincangkan kalimah di dalam surah Mumtahanah 58, iaitu wa innahum la yaquluna munkaran, bukan yang 60 ya, illa qaula Ibrahim li abi la astaghfirunna lak ya. So kita telah kongsikan secara terperinci ya, supaya tuan-tuan dan puan-puan semua dapat mengikuti kaedah-kaedah ya, macam mana kita nak mengenal kalimah-kalimah Al-Quran dan seterusnya memahami konteks kalimah tu di dalam ayat yang tersebut ya. So semalam illa bermakna apa? Melainkan qaula Ibrahim, percakapan Nabi Ibrahim li abihi, kepada bapanya, la astaghfirunna lak ya, pasti aku akan minta keampunan untuk kamu ya. Maknanya Nabi kata kat bapa dia, nanti aku akan minta ampun daripada Allah mengampunkan segala kesalahan kamu. Allah menegurnya dengan illa ni, maknanya Allah kata yang dicakapkan oleh Nabi Ibrahim ni tidak sepatutnya berlaku ya. Jadi kerana dah nyata bapa mereka, bapa Nabi Ibrahim tu telah menolak Allah ya, dan dalam keadaan tidak beriman. So hari ini kita akan sambung ayat 60, surah 63 ayat keempat, dan kalimah yang kita bincangkan ialah kalimah yang ke-8 ya, iaitu yang dimerahkan ni, liqaulihim, juga daripada qaf waw lam ya, qaf waw lam, tapi sekarang dia membentuk kalimah liqaulihim ya. So kita secara ringkas kita melihat kita pertama sekali kita akan lihat kalimah tu adalah dibentuk daripada ataupun digabungkan daripada 3 kalimah ya. Pertamanya ialah li, adalah satu kalimah harfun jar yang bermakna kepada ataupun untuk ya. Li adalah harfun jar. Jadi kita sudah pun belajar apabila ada harfun jar li, jadi kalimah isim selepasnya mestilah mengambil i'rab yang majrur ya. Sebab itulah qauli ya,
li tu mana? Yang lam. Yang lam ni, ha ni adalah selepasnya ya, tapi dalam penulisannya dia seolah-olah macam la dengan ha ni bersama, tidak ya. Ha tu adalah selepas lam dulu ya, iaitu lihim. Liqaulihim. Li itu adalah huruf yang terakhir dalam qauli, kemudian him itu adalah isim dhamir muzakkar ghaibun ya, orang ketiga yang jamak. So dia ada 3 kalimah ni ya. Satu kalimah yang dibangunkan ataupun digabungkan oleh 3 kalimah. Ya. So liqauli adalah apa? Jar wa majrur. Ya. Satu harfun jar yang mengikat isim selepasnya, menjadikan isim tu majrur. Itu dipanggil kaedah jar wa majrur ya. Kemudian qauli dia tergantung makna kalau tidak ada kalimah him ya. Qauli adalah percakapan, jadi kena ada kalimah selepas tu. Siapa yang bercakap tu ataupun siapakah yang punya percakapan tu ialah him. Jadi qaulihim perlu dibacakan sekali lah ya, iaitu dia mengambil kaedah idhafah. So liqauli jar wa majrur, qaulihim adalah idhafah. So bila berlaku idhafah bermakna qauli ni adalah mudhaf ya, kalimah yang bersandar. Mudhaf tu ialah kalimah yang bersandar kepada kalimah mana? Him. So him tu menjadi mudhafun ilaih, yang disandarkan kepadanya. Itulah dimasukkan kaedah yang dipanggilkan idhafah. Macam mana ija idhafah? Hamzah qata' baris bawah, dad baris atas diikuti dengan alif mad, fa baris atas, ta marbutah baris tanwin dhammah. So maknanya asal dia ialah idhafatun ya, idhafatun, tapi bila kita menyebutnya kita waqafkan jadi idhafah ya. Dan kita sebenarnya dah banyak berkongsikan lah ya idhafah tu. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni sudah pun mula mengenal ya apakah yang dimasukkan idhafah ya. Idhafah ni dia ada berapa? Ada 4 ciri-ciri ya. Ingat, idhafah dia ada 4 ciri ya untuk memenuhi kriteria idhafah ya. Kalau dia ada 4 ni maka berlakulah idhafah. Kalau tak cukup dia tak boleh idhafah ya. Dia mungkin kaedah yang lain ya. So apa dia idhafah? Pertamanya ialah dia mesti 2 kata nama yang berturutan. Itu ciri yang pertama ataupun syarat yang pertama, iaitu qauli adalah kata nama, kemudian him pun kata nama ya. Him sini pun kata nama. Jadi itu syarat yang pertama ya. Syarat yang kedua ialah apa? Kalimah yang pertama, qauli ini dia tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah. Itu syarat kedua ya. Kalimah yang pertama iaitu mudhaf tu tidak boleh mengambil ulang balik tak dengar. Tak dengar? Tak apa dengar. Ulang balik. Ya ke? Tak berapa jelas tadi. Tiba-tiba perlahan pula. Lalunya okey je doktor. lain macam mana? Boleh kan? Patut. Nah, sebab kalau tengok saya punya mikrofon ni semua steady je, tak ada masalah. Ya, jelas doktor. Mungkin Kenapa tiba-tiba slow je? Mungkin no tu kena check ya, dia apa kat situ sebab yang lain dengar. Jelas. Okey, sekali lagi saya ulang ya. Idhafah mungkin saya tulislah.
gunakanlah nasi logos ni yang Jawi, saya tulis dalam Jawi. Your microphone J Jawi, okay. Hajar Fauziah masih bersama kita ya. Kata dia dah tolak malam tadi. Dia haji belum lagi ya. Hari Ahad, Doktor. Okey, syarat-syarat idhafah ya. Syarat-syarat idhafah. Syarat shim lah ya. Syarat. Syarat ialah shim ra ta. Syarat ni sebenarnya apa daripada bahasa apa? Yang kita kata syarat-syarat idhafah. Dot, alif, fa. Ini ada tambah butah? Ada, okey. So syarat-syarat idhafah ada 4. Ya. Mana dia punya titik? Turutan. Itu syarat pertama. Ya. Dia mestilah mengandungi 2 kata nama, kaf, alif, ta, kata nama, non, alif, mim. Kata nama apa maksudnya ialah isim lah. Okey, sini patutnya hamzah wasal, tapi Melayu dia tak ada hamzah wasal. Kita gunakan 2 kata nama, maksudnya isim yang berturutan. Yang ni kepada rakan-rakan kita yang baru mengikuti kelas kita ni, mungkin kita bantu sikitlah ya, dengan menulis nota ni, jadi mereka boleh mengikutnya dengan lebih perlahan ya. Yang dah senior tu saya tahu mereka betul dah mahir dah ni. So itu syarat pertama, bermakna Apakah idhafah qaulihim, mana qauli itu kata nama yang pertama, him kata nama yang kedua. Ya. So kalau kita nak buat catatan sini, contoh yang tadi, Arabik pula. Qaf baris atas, waw, sukun, lam baris bawah. Okey, yang pertama. Okey, lepas tu yang kedua ialah him. Ha baris bawah dengan mim yang sukun. Itu yang kedua. Saya copy sini, bawa ke sini, paste kat sini. Ya. So yang ni masukkan Melayu dia dan. Itu dia. 2 kata nama iaitu berturutan. Qauli dengan him ya, dia mesti berturutan ya, dia tak boleh ada kalimah lain di antara. Kalau dia ada kalimah lain di antaranya, dia bukannya lagi apa? Bukannya lagi idhafah ya. So ini syarat idhafah. Ya, syarat idhafah ialah okey, idhafah apa makna dia? Ya, idhafah kita bagilah dalam bracket kan. Melayu dia ialah qaidah. Ya, qaidah ada tak sini, qaf, alif, hamzah berkaki ya. Melayu tidak ada agaknya ya. So saya gunakan Arab lah. Ya, kadang-kadang Melayu tak cukup, kita pakai Arab. Arab tak cukup, pakai Melayu ya. Qaidah ialah qaf, alif dengan hamzah berkaki ya. Lepas tu dal dengan ta marbutah. Itu ejaan qaidah ya. Yang kita kata kaedah-kaedah tu Melayu tu ya. Sebenarnya ejaan dia qaidah ya, qaidah. Sebut betul-betul, jangan ikut Melayu. Melayu kaedah-kaedah tu dia rosak makhraj dia.
Okey. Kaedah, so saya copy sini, pergi ke sini. Letakkan sini. Kaedah apa? Sandaran. Itu dimasukkan idhafah ya. Idhafah bahasa Arab. Bahasa Melayu dia ialah kaedah sandaran. Okey, sin, nun, dal, alif, ra, nun. Okey ya, dia sepatutnya di sini. Potongkan dia di sini. Okey. Tu. Kaedah sandaran, maknanya sandar menyandar. Ya, qauli ini dia bersandar kepada him. Him ni disandarkan oleh qauli. Itulah dimasukkan idhafah ya. So dalam ayat tadi apa dia? Qaulihim ni adalah idhafah ya, tidak termasuk li. Li ni adalah harfun jar, kata sendi. Ya. So li qauli itu ialah jar wa majrur, tetapi qaulihim adalah idhafah. Ni yang saya nak kongsikan supaya tuan-tuan dapat memahami apakah konsep ya idhafah. Okey, sini tadi terpadam idhafah ya. Idhafah ialah hamzah qata', dad, alif, fa, ta mabutah. Itu dia. Syarat-syarat idhafah, iaitu idhafah makna dia apa? Sandaran ya. Buangkan kolon tu. Idhafah bermakna sandaran. So apa syarat dia? Dia ada 4 ya. Satu ialah dia mesti mengandungi 2 kata nama iaitu isim yang berturutan. Ya. Mungkin saya tukar kalau isim ni sebab saya tak guna tak suka guna alif ya, sebab kalimah asal dia hamzah wasal. So saya copy sini, pergi ke sini, copy ke sini, tukarkan ni kepada hamzah wasal. Okey, bagi mereka yang baru mengikuti ya, sekarang ni saya menggunakan apa? Menggunakan leksi logos ya untuk menaip kalimah-kalimah sama ada dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu ya. So isim ejaan dia lah hamzah wasal, sim dengan mim ya. So saya tukarkan yang tadi kepada hamzah wasal. Itu sebenarnya ejaan dia ya. Hamzah wasal, sim dengan mim ya. Kita gunakan kalimah Arab yang original dia ya. Walaupun dalam bahasa Melayu ada tapi dia dah diubah sesuai ya. So 2 kata nama yang berturutan iaitu dalam konteks tadi qauli adalah kata nama yang pertama, him adalah kata nama yang kedua. Okey, syarat kedua apa dia? Okey, syarat kedua ialah kata nama yang pertama, so kita copy je ni ya. Kata nama yang pertama dalam idhafah tu ya, kata nama yang pertama ya dengan nga, pertama fa, ra, ta, alif, mim yang pertama tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah. Ta, ya, dan qaf tidak boleh. Bau, waw, lam, ya, ha tidak boleh mengambil. Mim, nga, mim, ba, ya, lam mengambil. Mengambil apa? Mengambil alif lam ta'rifah ya. So kita nak tandakan apostrofi itu dengan mana? Ada tak tanda apostrofi sini? Boleh tak kita guna ni tengok? Tak boleh. Okey, tak apa, dia tulis sajalah. Dia tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah. Apa dia alif lam ta'rifah? Ialah hamzah wasal. Kita pergi kat sinilah. Ya, alif lam ta'rifah ialah tengok sini ada tak tanda kolon, itu apostrofi pun tidak ada. Mungkin guna ni lah. Ya. Hamzah wasal dengan lam yang sukun. Itu dipanggilkan alif lam ta'rifah ya. Depan sikit lagi.
kopikan dia, pergi di sini, so saya pastekan ke dia ya. So ini yang dimasukkan kata nama yang pertama iaitu qauli ni dia tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah ya. Itu syarat yang kedua, dan syarat yang ketiga juga berkaitan dengan kata nama yang pertama. So kita copy sajalah. Kata nama yang pertama ni 3. Okey, apa syarat yang kata? Tidak boleh mengambil. Boleh copy juga. Kita dah buat tu, copy saja ya. Laju sikit. Tidak boleh mengambil tanwin. Itu syarat yang ketiga. Ta, nun, waw, ya, nun ya. Tanwin. Itu dia. Dan ada syarat keempat. Ini syarat letak nombor 4. Kata nama yang kedua pula ya. So kita ambil kata nama, kopikan dia, letak sini. Kata nama yang boleh taruh yang ataupun kedua saja pun tak apa. Kaf, dal, waw, alif. Apa kata nama kedua? Yang him ni. Tu ya. Itu kata nama yang kedua. Mesti, ya, tuliskan mesti. Mim, sa, ta, ya, mesti. Wajib. Tak boleh berubah. Ya, itu maksud dia. Wajib majrur. Ya, so mim, jim, ra, waw, ra. Itu 4 ya. 4 syarat supaya dua kalimah tu dikaitkan dengan kaedah idhafah ya. Ini dia idhafah. So kalau berlaku 4 ni maka berlakulah idhafah ya. Sekurang-kurangnya 4. Dia sebenarnya ada 5 ya. So yang 5 tu ada satu lagi yang kita tidak perlu berkongsi sekarang. Untuk peringkat permulaan dan peringkat intensif, 4 ni sudah mencukupi ya. Kalau mereka yang sudah masuk advance level, mungkin kita akan masuk lagi satu syarat yang lain, sebab syarat itu jarang-jarang berlaku ya. Yang paling common ialah 4 ni saja ya. So untuk setakat ni, kalau dah tahu 4 ni sudah mencukupi ya. So inilah aplikasi yang digunakan di dalam kalimah liqaulihim. Jadi manakah idhafahnya? Ialah qaulihim. Itu dia ya. Untuk mengenal kalimah li itu bermaknanya kepada ataupun untuk, qauli percakapan, him itu ialah mereka ya. Kita boleh memberi makna kepadanya ya. Liqaulihim maknanya untuk percakapan mereka ya. Tetapi liqaulihim ni adalah apa yang sebenarnya? Dia adalah objek kepada kalimah ni, tasma' ni. Ya, dia sebenarnya adalah objek ya kepada tasma'. Sebab tasma' ni adalah kata perbuatan yang transitif. Maknanya satu kata nama yang dipanggilkan muta'addi ya. Muta'addi dia memerlukan objek. Ya. Dia mendengar apa? Mesti ada objek dia ya. Tapi asalnya daripada sami'a. 3 huruf akar di sini tuan-tuan boleh lihat, sim, mim dengan ain, iaitu mendengar. Tetapi dan ditambah dengan ta di awal lantun menjadikan dia fi'il mudhari'. Tetapi sekarang ni ain ni disukunkan. Ya, so ini cara kita mengenal ya. Pastekan kat sini. Okey, apakah jenis kalimah tasma' ni? Saya terangkan sekarang. Dia adalah apa? Fi'il ba ain lam, fi'il mudhari', mim dot alif ra ain. Okey, apa tanda mudhari'nya? Dia ada ta ni ya.
ta awalan fa'il ta tu menunjukkan dia fi'il mudhari' lah tu ya. So biasanya fi'il mudhari' ain berbaris hadapan yang marfu', tetapi dalam konteks ni ain berbaris sukun. Apa maksud dia tu? Bermakna perbuatan ni belum lagi berlaku. Itu sebab tu disukunkan ya. So sukun menunjukkan i'rab kepada kalimah fi'il mudhari' ya. Ini adalah mengambil i'rab yang majzum. Mim, jim, zai, waw, mim. Itu dia ya. Ini i'rab dia. Majzum bermakna apa? Bermakna perbuatan itu belum lagi berlaku. Sebab tu dia tidak boleh mengambil tasma'u sebab dia belum lagi. Ya, kalau dia sedang mendengar, kamu sedang mendengar, barulah tasma'u. Itu apa? Fi'il mudhari' yang marfu'. Ya. Kalau saya kopikan kat sini supaya tuan-tuan dapat mengikuti apa yang saya nak bincangkan. Kalau kalimah tu tasma'u bukannya mati tapi baris hadapan. Okey. So ini kita panggil dia fi'il mudhari' ya marfu'. Okey, saya kopikan kat sini, tukarkan yang ni bukannya majzum ya, dia adalah marfu'. Min, fa, waw, ain. Ya. So kita mesti kenal. Bila tengok je kalimah tu, tanda-tanda yang ada tu mesti membantu kita mengenal yang ini ialah atas ni adalah fi'il mudhari' yang majzum. I'rab dia majzum. Yang ni ain baris depan fi'il mudhari' yang marfu'. So apakah bezanya? Apakah impact majzum dengan marfu' di dalam ayat Al-Quran? Ya. So impact dia lah yang ini, perbuatan tu belum berlaku. Ya. Mana bila kita, walaupun makna dia sama ya, makna dia sama tapi dia belum berlaku. Belum berlaku. Itulah impact dia untuk kita memahami majzum, konteks dia. Kalau dia marfu', perbuatan tu sedang berlaku. Maknanya memang dah berlaku dan sedang berlaku dan belum habis berlaku. Berterusan berlaku. Okey, sini sedang, Arab dia tidak ada apa, tidak ada nga, saya kena pergi ke Jawi ya. So pinjam tempat ni dulu. Sedang, sim, dal dengan nga. Pinjam Jawi ni. Okey, kopikan dia, pergi ke sini, bawa ke tempat sini balik. Sedang berlaku. Berlaku kopi je lah sini. Ya, nak cepat ya, masa dah habis pun ya. Ya, itu bezanya apa? Tasma' dengan tasma'u ya. Jadi dalam ayat tu dia tidak menggunakan tasma'u, dia menggunakan tasma', maknanya kamu mendengar tu belum lagi berlaku ya. Tengok dalam konteks ayat ni ya, bukannya tasma'u tapi tasma', maknanya kamu akan mendengar. Itu maksud dia. Belum, bukannya kamu mendengar ya. Kamu akan mendengar ya perkataan mereka. Ya, so okey, lihat di sini lam ini ya adalah tambahan. Ya, lam harfun jar ni adalah tambahan sahaja ya. Dia dalam terjemahan dia tidak mempunyai apa-apa fungsi. Ya, so Arab ni ada kalimah-kalimah kata kerja apabila nak mengambil objek dia kena gunakan harfun jar ya. Kenapa? Sebab apa? Asalnya kalimah mendengar ni bukannya kalimah transitif. Dia kalimah yang intransitif, yang kalimah yang biasa dia tidak mengambil objek. Tetapi dalam ayat ni dia perlu ceritakan dengan mengambil objek, iaitu qaulihim ni. Jadi dia perlu menggunakan lam harfun jar di sini ya. Dalam grammar Arab kita kata dia jar wa majrur ya. Tetapi dalam grammar Melayu kita hazafkan dia ya. Tidak perlu kita sebutkan untuk tadi. So kita kata apa? Kamu akan mendengar percakapan mereka. Itu ya. Sebab tu bila kita membaca terjemahan tu kita nak faham bahasa ni ya.
Kalau tidak nanti kita ikut saja tanpa faham, ya, tak boleh, ini Al-Quran. Ya. So Melayu kita tak sebut. Lam ni dipanggil harfun jar ni adalah harfun jar yang ziyadah. Ya, yang bukannya berfungsi sebagai harfun jar yang sebenar. Dia hanyalah tambahan saja untuk menjadikan kalimah ni muta'adi, ya, iaitu transitif. Okey, sebelum kita tutup saya nak berkongsikan kenapa sini mengambil baris mati dan bukannya baris hadapan, iaitu dia mengambil majzum bukannya marfu'. Kerana dia terikat dengan kalimah yang ni, in. Ini adalah harfun jazam. Ya, harfun jazam. So saya ambil yang ni last kali untuk hari ini, kita akan sambung besok, ya. Masa dah habis. Saya ambil ini je nak tambahkan sebelum kita berhenti. Ya, in kita panggilkan dia apa? In adalah harfun Masuk. jazmun, ya. Harfun jazmun. Apa maksud jazmun? Dia akan menjazamkan kalimah fi'il mudhari' selepasnya. Sebab itulah bila ada in, dia tidak boleh in tasma'u. So dia kena ada in mesti tasma'. Itulah sebabnya dalam kalimah tu tasma' ni dijazamkan dengan tanda ain tu dimatikan disebab apa? Sebab adanya kalimah in. Ya, in itu adalah dipanggilkan harfun jazmun ataupun harfun jazam yang memajzumkan kalimah fi'il mudhari' selepasnya. So, okey. Dia sebenarnya mula-mula dia menjazamkan kalimah yang ni, ya, yaqulu ni. Ini fi'il mudhari' majzum. So selepas itu yang ini mengikut jazam juga disebabkan oleh yaqulu. Nanti kita akan terangkan lebih dengan lebih terperinci besok, ya. Apakah impact in kepada fi'il mudhari' dalam ayat? Dia akan menjazamkan, ya. Harfun jazam maknanya memajzumkan, ya. So makna dia apa? Mim, jim, zal, waw, mim, kaf, nun. Memajzumkan fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' mim, dot, alif, ra, ain selepasnya. Lam, fa, sin dan nya. Okey, ni tak ada apa, ya. Sini tak ada nya, kita pinjam kena pergi Melayu lah, ya. Selepas kopikan dia pergi ke yang Melayu ni, kopi ni tambah nya. Itu je selepasnya. Kena pakai dua keyboard, ya, untuk apa? Untuk kemas, ya, perbincangan kita selepasnya. Itulah dipanggil harfun jazam. Harfun jazam apabila in fi'il mudhari' selepasnya akan menjadi majzum. Ya, majzum, ya. So, dalam konteks ni dia sebenarnya menjazamkan yang ni dulu. Ada dua yang dijazamkan. Yaqulu itu pertama. Tanda waw al-ziyadah tu menunjukkan ini fi'il mudhari' yang majzum. Ya. So kemudian ambil yaqulu ni nak disambung dengan tasma' liqaulihim. So tasma' ni pun kena ikut juga, ya, impact itu. So dia pun dijazamkan, ya, sekali, ya. Dalam kalimah liqaulihim ada tasma' dan ada yaqulu. Besok kita akan terangkan lebih lagi yaqulu dengan ini dan kita akan bincangkan keseluruhan tentang isi kandungan ayat itu, ya. Untuk hari ini setakat itu je kita berhenti dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr.